Halo guys, bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Mantap sahabat semua, ya, kenyataan dan juga pencerahan mantap dan padu ya daripada YB Datuk Dr. Ismail Saleh ya apabila beliau memberikan satu ceramah di Kedah bagaimana beliau membalun dan juga membuat pendedahan apakah yang dilakukan oleh MB Lato-Lato ini, yaitu Sanusi yang bersikap biadab kononnya kerana hanya mau menjadi hero di mata rakyat, khususnya kepada bangsa Melayu. Inilah yang seringkali ya dilakukan oleh MB Lato-Lato ini, yang hanya pandai bising seperti permainan lato-lato itu, tapi sebenarnya kosong, tidak punya otak dan sebagainya. Jadi menarik untuk kita dengar ucapan daripada Dr. Ismail ini sahabat semua. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk sokong Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita dengar bersama ucapan daripada Dr. Ismail ini. Tuan-tuan yang dimati Allah sekalian, 19 November 2022 tahun lepas, 7 bulan daripada sekarang, 7 bulan lalu, 7 bulan berlalu, kita telah diberi mandat untuk memilih. Sebagaimana yang panjang tadi disebut oleh Datuk Wira Osman Aziz, bagaimana akhirnya kita tidak ada satu gabungan yang mampu untuk bina kerajaan dalam negara kita. Kita dulu duk lawan politik. Saya, kalau tuan-tuan, sebahagian daripada tuan-tuan yang masih ingat 2013, saya lawan Tok Man. Kalahlah saya kan. Dia menang, saya kalah. Maknanya kita ni sehingga pilihan raya yang lalu memang dari segi politiknya kita bertemu. Walaupun kita sesama Islam, walaupun kita sesama Melayu, tapi kerana berbeza pandangan politik, maka kita bertempur di medan politik. Tapi akhirnya tuan-tuan, selepas puluhan tahun, Allah mentakdirkan bahawa cukuplah perlawanan itu. Cukuplah puluhan tahun kita berlawan, kita bertempur. Dan akhirnya tuan-tuan, yang sambut, yang Allah takdirkan ini, yang sambut permintaan agung ini hanya di kalangan kita. PAS tak sambut. PAS lebih selesa untuk bertempur daripada dulu sampai sekarang. Walaupun sebelum tu dia nak buat MN, tapi dia nak kecoh banyak. UMNO pun dapat hidup. Akhirnya selepas itu dia beri peluang, agung beri peluang, ditakdirkan sebegitu, tapi dia menolak. Lalu hari ini tuan-tuan, gabungan ini adalah gabungan yang insya-Allah bukan saja kita rasa mampu untuk bertahan sampai pilihan raya yang ke-16 nanti, tetapi gabungan ini adalah gabungan negara kita, mewakili semua kaum. Inilah wajah negara kita, inilah wajah negeri kita, inilah bentuk kesatuan yang patut dibina dalam negara kita. Semua ada. MCA dengan DAP duduk sekali dah. UMNO dengan Amanah dan lain dengan PKR duduk sekali dah. Inilah wajah negara kita, campur Sabah Sarawak. Maka wajah ini saya yakin tuan-tuan, yang diterajui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mampu bertahan. Malah saya yakin sungguh-sungguh dalam pilihan raya umum nanti yang ke-16 kita mampu untuk sapu lebih daripada apa yang kita ada sekarang, 148 kursi. Itu cerita pilihan raya untuk parlimen, untuk pemerintah negara. Tetapi dalam masa yang terdekat pula tuan-tuan dan puan Allah sekalian, kita akan diberi mandat semula untuk memilih di peringkat negeri. Untuk nak perintah negeri ini, maka wakil rakyat daripada don-don inilah yang akan membentuk kerajaan negeri. Tuan-tuan, hak baru ni memang sungguh-sungguh kita maklum bahawa kita kalah. Tetapi saya yakin sungguh-sungguh tuan-tuan, peristiwa pilihan raya yang ke-15 parlimen baru ni dia takkan berulang. Lalu untuk memastikan bahawa ia tidak akan berulang, inilah kita sekarang duduk sekali ini. Kita pastikan baru-baru ni dalam perancaran media perpaduan di peringkat nasional,
Di antara naratif strategi yang kedua menyebut kita mesti dalam keadaan harmoni dan mesra. Macam kita sekarang. Mesra bermaksud kita akan bantu kawan-kawan kita. Mesra bermaksud kita akan cari rakan-rakan kita untuk memastikan bahawa kawan-kawan kita benar. Dua hal. Saya yakin sungguh-sungguh tuan-tuan, walaupun dari segi ranking, kawasan Melayu ni ranking dia duduk belakang-belakang kalau kira hak bawah ni. Tetapi ranking itu tidak membawa makna apa-apa kalau keadaan harmoni dan mesra kita ini mampu ditafsirkan di bawah kepada pengundi-pengundi. Dan tugas kita adalah bermula daripada hari ini kita sama-sama duduk malam ni, mulai daripada besok kita turun ke bawah, kita cerita semua ni. Kita cerita bahawa peluang untuk kita bentuk kerajaan negeri pada pilihan raya yang akan dibubarkan, saya yakin 25 hari bulan ni. Selangor dikatakan 19 hari bulan, Penang dikatakan 28, Negeri Sembilan pada 30, Kedah disebut-sebut 25 hari bulan, yang akhirnya pilihan raya bersama 6 negeri ini pada bulan sekitar bulan 8. Tuan-tuan, pasal apa? Pasal apa kita perlu menang ni? Pasal apa? Macam tadi macam Tok Mar sebut tadi ni, bukan saja tak ada blueprint. Dia nak ada blueprint macam mana dia tak menang hari tu? Yang perintah hari tu kami. Dia main ke atas, dia tebuk atas. Tebuk atas di nasional, akhirnya dia peringkat negeri, dia gabung sama dia lompat dulu gabung sama dia ambil alih. Sampai hari ni memang tak ada blueprint. Kita pun tak tahu dia buat apa ni. 3 tahun ni saya selalu duduk tanya, tuan-tuan tengok TikTok saya, ni ada TikTok mudah-mudahan ni. Tengok TikTok datang main. Malam ni saya live di TikTok, malam ni saya live di Facebook. Untuk menjadi medium kepada anak-anak muda untuk melihat penerangan-penerangan daripada kita untuk memastikan bahawa dengan maklumat ini mampu untuk kita memberi suatu sokongan sudah tentu kepada gabungan BN dan juga PH. Tuan, saya tanya dia, saya kata, hang buat apa? 3 tahun ni hang buat apa? Dia jawab, dia kata, ada seorang tu, dia doktor, tapi semua dia nak jadi. Dia pandai semua. Dia nak jadi engineer, dia nak jadi apa, semua. Aku dah bagi, dia kata, 100 lebih grant tanah ni. Tak hampa duk minta dulu ni, puluhan tahun dulu ni, aku bagi dah, dia kata, kepada rakyat ni dah. Lah, saya kata, nak bagi grant tanah ni, dari segi administratif, dia buat mesyuarat, lulus dia bagi ambil dulu pun macam tu. Saya kata, hang buat apa? Selain daripada tu, hang buat apa? 3 tahun ni, hang buat apa? Dia tak buat apa-apa. Dia berpolitik. Nak membina imej dia supaya dia menjadi hero orang Melayu. Supaya dia menjadi hero orang Melayu. Tuan-tuan, tak ada manusia melainkan Sanusi yang berani cabar perlembagaan. Dia tak hormat siapa. Ni, yang duduk nombor 1 dalam Kedah ni, yang jadi menteri besar sekarang ni, tuan-tuan, dia tak pandai hormat orang. Dia tak tahu respect orang. Dengan tuanku, dengan TMJ tu ni, tuan-tuan baca, bagaimana dia troll dengan TMJ, dia bermain dengan TMJ. Dengan PM, apa yang dia tak buat kepada PM? Sampai peringkat dia buat fitnah macam-macam, dan dia kena saman. Kes Penang, tuan-tuan, dia sengaja untuk membawa imej sebagai orang Melayu, hero Melayu yang boleh menjadi harapan, terutamanya dalam pilihan raya kecil, dalam pilihan raya PRN ini. Tuan-tuan, kita ada petak sawah kita. Ni petak sawah kita. Di sebelah sini petak sawah kawan. Ada geran. Ada geran daripada Jabatan Tanah. Ada geran ini hak kita, hak ni hak B, hak ni hak A. Tiba-tiba hak A ni hari-hari dia kata hak B tu. Dia kata hak duduk tu tanah aku. Hang
duduk tu tanah aku nak balik tanah aku. B kata, aku ada geran. Tak, dia kata, hang bawa mahkamah, sama di mahkamah. Dia nak, dia suruh Penang sama. Tuan-tuan, kita cerita sejarah dulu. Tapi yang penting bagaimana akhirnya sebelum pembentukan perlembagaan Malaysia yang ada pada hari ini, asasnya adalah perjanjian Tanah Melayu dengan negeri-negeri Tanah Melayu dengan British pada tahun 1948. Tuan-tuan, asasnya perjanjian ini dalam bahagian 1, perkara 1/2 menyebut bahawa negeri-negeri yang berada dalam Malaysia ini, termasuk dia bilang semua tu, ada Penang, ada Sabah, ada Sarawak, ada Kelantan, ada Terengganu, semua ada. Dan perlembagaan yang dibina 1957 selepas itu, inilah asasnya. Tuanku Sultan Kedah, Tuanku Badri Shah tanda tangan bersetuju. Semua sultan-sultan di negeri Tanah Melayu ini dan wakil daripada British tanda tangan semua. Inilah perlembagaan negara yang memberi right, yang memberi grant kepada tanah tadi ini. Penang ada grant dia. Akta 352. Kalau wafat dia ingat Akta 355. Sampai mati rumput di padang Merbuk dulu ni buat demo 355. Dia tak baca 352. Akta yang memberi jaminan sempadan. Batu ada tu, antara Penang dengan Kedah ada batu, ada sempadan. Di dalam akta lagi disebut perjanjian 1948, 1957, 1963, 1997, semuanya menyebut kedaulatan negeri-negeri tersebut. Tuan-tuan dan puan Allah sekalian, tapi jenis Sanusi ni, sebab dia nak bina imej tadi, dia nak tunjuk hero Melayu. Dia cabar perlembagaan. Boleh Bukit Aman mai tanya dia, tak, aku tak kata. Dia kata FMT salah tulis. FMT dedah semua transkrip, tuan-tuan. Dia sebut dengan jelas mana-mana perlembagaan yang perlu diubah, boleh diubah, kena ubah. Pasal aku nak Penang jadi sebahagian daripada Kedah. Tuan-tuan, kalau dia ambil Penang, masuk Penang dia, gugur dia tu. Pasal dia tak ada majoriti dah. Kan? Tapi tujuannya adalah jauh dia bermain dengan sentimen bangsa. Bahaya ni, bahaya. Sanusi ni sangat bahaya. Kalau KDN tengok betul nanti, kanun kesesaan yang pertuduhan yang dibuat kepada dia, saya kira wajar. Di samping tuntutan Penang itu, dia membawa satu sentimen Melayu Cina, sentimen Melayu Hazana DAP. Kalaulah dia menang dan meneruskan kerajaan di Kedah, cuba bayang apa nak jadi negeri Kedah. Sepanjang 3 tahun dia berpolitik dah. Baru ni dia pikul balak pula, tengok kan. Balak rumput. Dia naik basikal. Dia lawan kungfu. Semua dia buat untuk nak bina imej. Tapi untuk Kedah hamba apa? Saya nak tutup. Saya suka bawa ni hak madar tu, kita sembang lain, saya main nanti. Saya baru masuk 2 hari, tapi saya pergi tiap-tiap hari saya turun dah. Tuan-tuan tengok TikTok saya, ada semua cerita dalam tu. InsyaAllah kita akan memberi perhatian yang sungguh-sungguh kepada peladang-peladang kita, pesawah-pesawah kita, kerana ini sebahagian daripada agenda Perdana Menteri untuk menoktahkan kemiskinan tegar. Pada masa yang sama, kita noktahkan negeri-negeri miskin. Kedah nombor 2. Sanusi kalau seolah-olah dia selama ni hebat, bangga dia, seolah-olah Kedah kita ni jauh lebih kaya daripada Penang. Dia tengok daripada perangkaan, duduk nombor 2.
Tuan-tuan, dia persalahkan semua manusia yang dahulu ni, yang menjadikan Kedah ini, yang buat Pedu Dam tu, yang membuat Manda Dam semua tu, dia salahkan Muda Dam tu, dia salahkan semua tu daripada perancangan British, rancangan Malaysia yang tamat dan seterusnya, yang buat perancangan pengairan ini untuk nak jadikan Kedah ini sebagai lapang padi. Dia salahkan semua. Semua ni dia kata menyebabkan Kedah jadi miskin. Ni dia ni tu, dia salah orang semua. Dia tu semua betul. Dia semua betul. Nah, kita tidak. Kita terima cabaran. Dan sekarang ni kawasan Mada ni pun dah banyak berubah berbanding dengan kawasan Kedah. Mada lebih dari segi pendapatannya masih jauh lebih tinggi daripada kawasan Kedah. Kita akan teruskan berbagai program. Tuan-tuan, kita ada lebih kurang 100 blok lagi Persia paling gila yang akan insya-Allah akan dapat bajet dalam masa yang terdekat daripada Perdana Menteri kita, untuk memastikan bahawa akhirnya yang hak cuci saliran ni, dia memanglah dulu ni zaman Tok Man dulu dan selepas itu dia cuci itu 4 kali. Jadi bila jadi 2 kali, maklum situlah rambut biasa duk potong 4 kali setahun. Bila kita potong 2 kali setahun tu, dia panjang jadi macam orang perempuan tu. Kan? Bila nak kerat tu dia ambil masa. Jadi sekarang ni tahun ni kita tambah jadi 3. Tahun depan insya-Allah kita tambah jadi 4. Tuan-tuan, saliran tu dia panjang. Sekarang ni kita sedang cuci duk bersih tu, kadang-kadang katuk ekskavator tu duduk ujung tu, kita hak sini, kita tak nampak lagi. Tapi dia dah mula bersih dan insya-Allah tuan-tuan dan mata Allah sekalian, insya-Allah juga kita pastikan bahawa ikut jadual. Macam hak baja tadi, racun tadi. Kalau boleh kita nak buat consignment macam dulu ni. Kita nak racun apa, baja apa, ada pada masa tu. Bukan macam saya turun baru ni. Saya nak berhenti ni, tapi hak ni saya mata dia saya sebut sikit lah. Tuan-tuan, saya turun dalam dun saya baru ni. Saya tengok rumah dia baja penuh. Baja mana? Baja Yuria. Saya kata, banyak baja no. Dia kata, doktor faham tak pasal apa kerajaan buat satu slogan. Slogan dia kata, pertanian itu sebahagian daripada perniagaan. Ni lepas ni saya nak jual baja ni. Maka dia kata pada masa tu inilah perniagaan. Pasal apa dia tak jual? Masa dia nak itu ni, baja tak sampai. Dia beli baja lain. Dah pokok tinggi dah, tak perlu Yuria dah, baru sampai. Aku nak jual lah, dia kata. Kan? Jadi kita pastikan benda-benda asal, benda-benda kecil ini mampu untuk kita tangani, untuk memastikan bahawa kalau semua sampai pada waktunya, bagaimana Tok Man sebut tadi ni, ayat yang perlu masuk pada masa tu kita perlu sampai pada masa tu sampai. Bahagia, racun dan seumpamanya, insya-Allah. Ini cabaran yang kita ambil, bukan macam solusi. Salah orang lain. Dia salah orang lainnya. Saya nak berhenti ni, tuan-tuan, macam ni saya nak cuba. Cuba tuan-tuan bayang hari ni, kalau Kedah ni tanpa kerajaan persekutuan. Tanpa kerajaan persekutuan. Kita mula dengan Mada ni. Mada ni anak syarikat Sanusi tak? Mada ni persekutuan. Haduk bantu kita ni daripada dulu persekutuan. Dalam masa yang terdekat kita dah ada 2 juta hak nak beri pampasan hak banjir tu ni. InsyaAllah dalam masa yang terdekat. Duit adalah. Kita akan umum dan kita akan panggil macam kita buat di Kok Liang tu ni. InsyaAllah yang tu. Dan tuan bayang hari ni industri padi dalam Kedah ni kalau tak ada Mada tak ada solusi seorang. Nak jadi apa? Agensi Mada di bawah Kementerian Pertanian Pusat. Kita pergi Langkawi, hak bangun ni. Tu dia naik kapal terbang macam-macam buat show. Saya tengok satu show, saya tak pergi, saya tengok TV. Bukan TV, saya tengok TikTok. Hak Jerman tu, daripada Jerman. Dia buat show macam-macam, dia balik sana sini, akhir sekali, last kali dia pecah. Hancur. Pergi mana orang dia? Tapi orang tak ngerti. Saya pun tak tahu.
Tuan-tuan bayang kalau Langkawi tidak ada lada. Lada itu adalah di bawah Kementerian Keuangan Pusat Federal. Apa nak jadi kalau Kedah Langkawi tidak ada lada? Pelaburan hak masuk banyak no. Kalau tak ada Maida yang menguruskan urusan pelabur-pelabur yang masuk, apa jadi kepada Kedah? Di luar Mada, Kedah. Kalau tak ada Kedah, apa jadi kepada Kedah? NCIA. Semua agensi ini adalah agensi kerajaan pusat yang sentiasa sepanjang masa membantu kerajaan kita, kerajaan di Kedah. Cuba bayang kalau laluan bantuan ini menjadi disukarkan oleh MB pasal perangai jalan itu. InsyaAllah tuan-tuan, kita tak boleh biarkan ini berlaku. Kalau ini berlaku, akhirnya yang susah adalah rakyat di Kedah. Kita yang di bawah ni susah. Pasal itu kita tidak ada pilihan dalam lalapan nanti kita mesti kali bagi sama. Tuan-tuan faham kali bagi sama maksudnya kerja usulan ada sekarang ni bertahan sampai 4 tahun setengah lagi. Fikir di situ 40 kali adalah kerajaan di Kedah. Kita undi, kita kali. Kita ada 2 dari sini. Satu PN, lagi satu PH. Kalau calon di kalangan BN, semua PH, semua ahli, semua kawan-kawan, semua rakan, bawa lagi, semua kena transfer undi kepada BN. Kalau calon itu daripada PH, perkara yang sama berlaku. Dan kalau ini berlaku, tuan-tuan, insya-Allah selepas daripada bulan 8 kita tidak akan nampak lagi Sanusi di negeri Kedah. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik itu dia ucapan daripada YB Dato' Dr. Ismail Saleh, sahabat-sahabat semua. Ya, memang satu pencerahan dan juga ucapan yang sangat bernas ya, mengatakan ya betapa gagalnya ya Sanusi ini yang hanya pandai bermain dengan kata-kata, ya dengan fitnah, dengan tuduhan dan juga memprovokasi. Demi apa? Demi memburukkan orang lain untuk menutupi segala kegagalan yang dalam pentadbiran kerajaan Kedah. Ya, kita sangat malang ya mempunyai MB ya, walaupun MB ini bukan dilantik ataupun mendapat mandat daripada rakyat, tetapi melalui pengkhianatan yaitu tebuk atap. Tapi apabila mereka memerintah, khususnya pemimpin daripada parti PAS ini, ya mereka hanya pandai cakap, tetapi dalam pentadbiran mereka jelas ya tidak menunjukkan pembangunan, tidak menunjukkan bantuan kepada rakyat. Ya, apa yang mereka bantu diri sendiri, bantu untuk kekal berkuasa, sahabat-sahabat semua. Jadi inilah masanya rakyat Kedah khususnya untuk membuat pilihan. Sekiranya ya Anda mahu untuk melakukan perubahan di negeri Kedah, ya Anda boleh lakukannya pada masa PRN ini nanti. Buang ya pemimpin-pemimpin daripada PAS yang tidak bertanggungjawab ini, yang hanya pandai menyemai kebencian, menghasut bangsa, menghasut rakyat ya demi untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi sudahlah sahabat semua, kita tidak mahukan pemimpin yang sebegini. Kita mahukan pemimpin yang cakna rakyat, prihatin dan yang mampu melakukan kerja, bukan yang hanya pandai untuk buat bising untuk menutupi segala kegagalan mereka. Itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana pula dengan Anda? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti Walan Walauntit, lebay-lebay, geng sapu bersih, geng takut Anwar, GTA. Ya, apabila ini mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya ya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka itu tertinggal di dasar Laut Selat Melaka. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melanya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Yang Dapat Channel. Sampai kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.